Assalamualaikum murid, apa khabar semua? Alhamdulillah, kita bertemu lagi di dalam video kali ini bersama Ustazah di dalam channel Ustazah Zoo. Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang cantik itu budi, yang indah itu bahasa. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan belajar seperti biasa mata pelajaran pendidikan Islam dengan tajuk Bijak Berkomunikasi Kemahiran 6.3 dalam bidang adab untuk tahun 5. Murid-murid juga boleh merujuk buku teks pendidikan Islam di muka surat 174 sehingga 179. Untuk memulakan pembelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Untuk pembelajaran hari ini, apa yang murid-murid perlu dapat ialah yang pertama, menyatakan maksud berkomunikasi. Yang kedua, menyatakan hukum beradab ketika berkomunikasi berdasarkan dalil nakli. Yang ketiga, mengaplikasikan adab berkomunikasi. Yang keempat, menganalisis kepentingan beradab ketika berkomunikasi. Dan yang kelima, mengamalkan adab berkomunikasi yang menepati syarak secara beradab dan istiqamah. Murid-murid dah bersedia semua? Murid-murid, mari kita fikir dan hayati ucapan-ucapan ini. Murid-murid boleh membaca bersama rakan-rakan atau ahli keluarga yang ada berdekatan dengan murid. Murid-murid, pernahkah murid-murid menggunakan ucapan-ucapan ini? Ya murid-murid, sebenarnya ucapan-ucapan ini adalah contoh-contoh komunikasi yang sihat. Komunikasi yang sihat boleh mengeratkan hubungan kekeluargaan. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan lihat maksud komunikasi. Komunikasi ialah perbuatan mengadakan perhubungan, sama ada secara langsung ataupun melalui perantaraan. Contohnya, apabila kita bertemu dengan seseorang dan kita berbual dengan mereka. Ini adalah contoh komunikasi secara langsung. Manakala komunikasi yang bukan secara langsung adalah seperti kita berbual dengan rakan melalui telefon. Sama ada kita berbual melalui panggilan suara ataupun melalui pesanan. Komunikasi kini berlaku tanpa sempadan, membawa kepada bermacam jenis perkongsian. Ada kalanya baik, diselangi ilmu dan pengetahuan serta disampaikan dengan laras bahasa yang sopan. Ada pula ketikanya media sosial menjadi satu kawasan tanpa sempadan di mana individu-individu berusaha untuk mendedahkan keaiban orang lain tanpa sedar dirinya sendiri didedahkan. Murid-murid, kita hendaklah sentiasa memilih kata-kata yang baik apabila berkomunikasi, sama ada secara langsung ataupun dalam media sosial. Jika menerima sebarang berita melalui internet, pastikan kebenarannya terlebih dahulu. Jangan sebarkan berita yang belum sahih. Ingat ya. Mari kita baca sepotong hadis daripada riwayah Al-Bukhari. Dalam nakli sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi
wa yadihi. Maksudnya, Muslim itu ialah yang memelihara kesejahteraan kepada Muslim yang lain dengan lidah dan tangannya. Riwayat Al-Bukhari. Murid-murid, hadis ini jelas mengingatkan kita bahawa melalui lidah dan tangan kita boleh memberikan kesejahteraan atau kebahagiaan kepada Muslim yang lain. Oleh itu, murid-murid, hendaklah berhati-hati ketika mengeluarkan kata-kata. Penggunaan gelaran yang baik bukan setakat memupuk suasana yang lebih harmoni, malahan turut sama mendidik seseorang itu untuk faham akan pentingnya sifat hormat menghormati di antara satu sama lain. Apakah pula hukum berkomunikasi? Hukum berkomunikasi adalah harus dengan syarat menjaga batasan yang telah ditetapkan agar tidak melakukan dosa seperti mengumpat, mencela, menghina, berdusta, berbohong dan lain-lain lagi. Memelihara komunikasi boleh mengeratkan silaturahim. Antara adab-adab berkomunikasi, yang pertama, memulakan komunikasi dengan salam. Maksudnya, sebelum kita mengeluarkan kata-kata atau berbual atau mengeluarkan sebarang ucapan, ucapkanlah dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, pilihlah kata-kata yang baik. Gunakanlah perkataan-perkataan yang baik untuk didengar. Antara cara komunikasi yang perlu kita elakkan adalah yang dengan menggunakan bahasa yang kesat, bahasa yang kasar dan bahasa yang biadab. Yang ketiga, sopan dan lemah lembut dalam percakapan. Selalulah gunakan perkataan tolong jika hendak meminta pertolongan. Seterusnya, memberikan perhatian ketika orang lain bercakap. Contohnya ketika rakan murid-murid membuat perbentangan di dalam kelas untuk menerangkan apa-apa yang diminta oleh guru. Berikanlah perhatian. Dan yang terakhir ialah tidak berbohong dan menyakiti orang lain. Sikap suka berbohong akan menimbulkan ketidakpercayaan orang lain kepada kita. Murid-murid, pentingkah kita beradab ketika berkomunikasi? Ya, memang sangat penting. Terutama untuk individu, untuk masyarakat dan juga negara. Murid-murid, sekarang kita akan lihat beberapa contoh komunikasi bijak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bercakap benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada berdusta untuk membuat orang lain ketawa. Menggunakan bahasa yang baik dan teratur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sesekali berkasar dan sentiasa menggunakan bahasa yang baik, sopan dan berlemah lembut. Yang ketiga,
ucapan yang jelas. Pada sesetengah keadaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang ucapan baginda sebanyak 3 kali sehingga difahami oleh pendengar. Dan yang terakhir, sentiasa bersederhana. Ketika berkomunikasi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersederhana. Tidak terlalu banyak bercakap dan tidak juga terlalu banyak berdiam. Baginda mengingatkan kita, pilihlah antara dua. Yang pertama, berkata yang baik, ataupun yang kedua, jika tiada yang baik untuk diperkatakan, diam itu lebih baik. Murid-murid, mari kita ikuti contoh komunikasi Rasulullah ini. Komunikasi yang sehat dapat menjamin kesejahteraan emosi, mental dan fizikal kita semua. Murid-murid digalakkan mencari lagi maklumat tambahan berkaitan akhlak Rasulullah ini dalam berkomunikasi. Murid-murid, mari kita selesaikan soalan ini bagi menguji kefahaman murid-murid terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, apakah perkara yang perlu dielakkan dalam berkomunikasi? Yang kedua, apakah maksud dan hukum berkomunikasi berdasarkan dalil? Dan yang ketiga, apakah tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi komunikasi yang tidak sehat? Murid-murid, kita sudah pun sampai di penghujung pembelajaran. Ustazah harap murid-murid dapat memahami apa yang kita belajar hari ini dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan harian murid-murid. Bercakap sopan melambangkan kemurnian hati. Sampai sini dulu murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.